You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan kali ini saya ingin membawa anda menelusuri suatu cerita yang belum pernah saya ceritakan, iaitu mengenai hubungan baik kami, saya, Ekspedisi dan JS Kevin. So, sebelum itu, saya ingin ingatkan anda, sebelum saya sambung cerita mengenai JS Kevin, saya ingin membawa anda supaya kita sama-sama dapat mengingati bahawa hidup ini hanyalah sementara. Ya, pada suatu ketika nanti kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana kita akan dapati segala amal baik dan apa sahaja yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik kita memasuki lubang kubur kita. Sebab itu adalah wajar untuk kita apabila kita mendengar satu kematian, maka kita segera ke tempat kuburan itu untuk melihat sendiri bagaimana jenazah diturunkan ke dalam tanah dan kemudian dikambus dan akhirnya ditinggalkan. Supaya kita sentiasa mengingati mati, kerana Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling bijak, paling cerdik adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Kenapa? Kenapa Rasulullah kata orang itu bijak? Kerana apabila kita mengingati mati, kita akan berwaspada dengan kehidupan kita dan kita akan menjaga akhlak kita supaya jangan kita melakukan satu perkara yang boleh menyinggung perasaan orang lain, kecuali kepada satu benda yang hak. Okey. Pagi ini saya mengajak anda untuk sama-sama kita mentelaah sedikit Al-Quranul Karim. Apabila kita bangun pagi, ya, selepas kita solat subuh dan sebagainya, kita ambil Al-Quran, naskah Al-Quran ni. Ya, kerana ini adalah kalam Allah. Ya, ini kalam Allah yang di mana dalamnya adalah kata-kata atau surat daripada Allah untuk kita, supaya ia menjadi pedoman kita sepanjang hidup kita sehinggalah kita mati. Okey. So kita buka sedikit dan saya akan baca beberapa baris daripada surah Yasin. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi aghnaqihim aghlalan fahiya ilal asqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sadaqallahul Azim. Baik. Pada ayat ini, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ada sejarah dalam ayat itu, iaitu ketika Rasulullah SAW ingin dibunuh, waktu ketika musyrikin Mekah telah menetapkan bahawa mereka akan membunuh Rasulullah, dan pada malam harinya mereka telah menunggu Rasulullah SAW untuk keluar dari rumahnya, dan ketika itu Allah mengilhamkan supaya Rasulullah digantikan dengan Ali, Sayyidina Ali, dan Rasulullah telah bergerak keluar dari rumah dan membaca ayat tadi, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Semua yang menunggu beliau, yang menunggu baginda di luar rumah, tak nampak baginda, dan baginda menaburkan pasir di atas kepala mereka
Dan mereka tak sedar pun yang apa yang Rasulullah buat, lakukan kepada mereka, dan Rasulullah berangkat untuk memulakan hijrah pada malam itu. Okey, itu sekian sedikit daripada sedutan yang saya belajar, dan semua harus tahu bahawa Al-Quranul Karim ini adalah mukjizat yang Rasulullah SAW terima daripada Allah SWT, iaitu kalam Allah. Apa sahaja dalam Al-Quran ini adalah kata-kata Allah yang disampaikan sebagai wahyu dalam pelbagai cara. Nanti itu kena kita bincang hari lain. Okey, kita berbalik kepada cerita hiburan. Okey, kita tak bolehlah dakwah terus ya. Sambil-sambil kita ingatkan apa agama, sambil-sambil itu kita nak juga berhibur santai. Okey. J.S. Kevin adalah seorang pencipta lagu yang tersohor. Sebelum ekspedisi menggunakan khidmat beliau telah mempopularkan beberapa kumpulan seperti Wings dan BPR ya, Bumi Putra Rockers. So tidak dapat dinafikan J.S. Kevin adalah satu nama pada ketika itu, pada sekitar tahun 80-an. Adalah satu nama yang sangat besar, yang mana setiap lagu beliau akan menimbulkan fenomena di mana lagu itu akan diputarkan di radio dan menyebabkan kumpulan yang menerima lagu beliau itu popular serta-merta. Okey. So, apabila kita menubuhkan ekspedisi pada tahun 1987, ceritanya saya dah cerita banyak dalam video-video sebelum ini, dan apabila kita telah form, kemudian kita mendapat peluang untuk beraksi di sebuah pesta di Langkawi, dan pada saat itu kita telah terkandas di sana kerana waktu itu kita memang problem lah. Kita tak adalah kewangan yang kukuh sangat. Saya sendiri masih berusaha dalam, maksudnya selain daripada ekspedisi, saya juga buat kerja-kerja lain, dan saya masih di peringkat awal dan masih belum stabil ya kewangan, tapi saya telah menggunakan kewangan saya sehabisnya untuk ekspedisi supaya mereka tidak merasa jemu ataupun merasa fed up, give up ya. Jadi kita telah menggunakan kewangan yang ada untuk membantu mereka, dan pada ketika kita di Langkawi itu kita telah bertemu J.S. Kevin. Dan cerita ni semua masyhur ya, di Pantai Cenang itu kita telah mencipta lagu bersama J.S. Kevin, sebuah lagu yang dinamakan Abadikah Tragedi, jadi yang telah dimuatkan di dalam album pertama Ekspedisi berjudul Darjah Satu. So semua dah tahu dan dah pernah dengar lagu tu. Itu lebih kurang sejarah dia, dan saya telah pun cerita dalam video-video sebelum ini. Okey, kita balik kepada J.S. Kevin. Bagaimana cara dan kaedah J.S. Kevin ini? Okey, semua saya tak nak cerita mengenai latar belakang beliau kerana semua maklum arwah bagaimana dan bagaimana. Saya tidak nak menafikan ataupun up beliau dengan keadaan yang semua fans tahu, nanti kita jadi hipokrit. So, saya akan bercerita mengenai perkara-perkara tentang karya beliau saja. Okey, apabila kita tahu Allahyarham, J.S. Kevin ini seorang komposer yang hebat, yang mempunyai idea yang baik dan diterima oleh semua pada ketika itu. Pada ketika itu juga saya telah berbicara dengan saudara J.S. Kevin tanpa kehadiran anggota ekspedisi yang lain. Saya telah berkata kepada dia, Joe, kami panggil dia Joe waktu tu. Joe, kalau ada apa-apa yang boleh bantu kami, kami bersedia juga untuk bantu Joe pada bila-bila masa apabila kita kembali ke Kuala Lumpur nanti. So, saya telah berjanji dengan Joe, dan Joe kata tak apa, Eddie, because I like ekspedisi. Saya suka, waktu itu kita masih nama kumpulan masih Tragedy. Saya suka Tragedy. Saya suka, I like the band members of Tragedy. So, saya tak kisahlah. Dan apabila kita balik ke Kuala Lumpur,
saya telah alhamdulillah dikurniakan beberapa projek yang mana saya telah laksanakan dan saya dapat sumber kewangan yang agak kukuh, dan saya telah bertemu secara sulit dengan komposer ini iaitu arwah J.S. Kevin, dan di mana saya telah mengikat perjanjian verbally secara kata-kata dengan beliau, dan menyebabkan beliau telah ikut ekspedisi tanpa ekspedisi sendiri maklum bahawa apa yang saya lakukan itu adalah untuk mereka. So waktu itu perjanjian saya simple je. Joe, if you need some money or whatever, you just call me. I will apa saja jalan saya akan try fulfill berapa yang you nak, tapi jangan banyak-banyak. Sebab saya pun bukan banyak sangat duit, banyak tanggungan. So jadi J.S. Kevin apabila dia ada masalah keuangan dan sebagainya, dia akan menghubungi saya dan saya akan bantu dia. It's okay because dia seorang komposer yang berkaliber dan mampu untuk menyumbang kepada ekspedisi. Saya labur kepada dia. So itu pelaburan saya kepada arwah J.S. Kevin, dan saya tak nak ungkitlah benda tu sebab dia pun telah delivered dan ekspedisi telah dikenali ramai dengan lagu-lagu karya beliau. So kita kosong-kosong. Maknanya apa yang saya beri kepada J.S. Kevin itu adalah kira sedekah, dan mudah-mudahan arwah mendapat tempat di sisi Tuhan. Kita doakan sama-sama, ya. Kita tak boleh dengar lagu dia, kita tahu macam Allahyarham P. Ramlee. Kita dengar lagu dia yang sedap-sedap semua. Kita bila kita dengar lagu komposer atau penyanyi yang mana kita suka, automatik kita hadiahkan bacaan. Yang paling mudah ialah Al-Fatihah. Tapi kalau kita boleh baca Al-Quran tadi, lebih baik, ya, kalau kita dapat sedekahkan bacaan ayat suci Al-Quran, kerana lagu-lagu beliau, lagu-lagu mereka ini telah menyuntik satu bentuk ketenangan selain daripada kita bersolat tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berserah, kita juga mendapat suntikan semangat dan ilham daripada komposer-komposer ini, iaitu ciptaan-ciptaan mereka. Jadi ekspedisi telah menjadi seperti anak angkat kepada J.S. Kevin ketika itu. So barangkali perkara ini mungkin ada 2-3 band boy ekspedisi yang tahu perkara ini, mungkin Joe ada cerita, tapi saya sendiri yang melakukannya. Okey, sebaik J.S. Kevin mencipta lagu, apabila lagu yang sedap, yang bagus apa semua, selain daripada wang daripada Good Sound Publishing House, iaitu publishing house yang mengambil semua karya-karya arwah, dia juga biasanya ambil daripada saya lah. So kalau dia jumpa saya apa semua, dia akan cakap, I need some money, I need your help. So saya akan bagi setakat yang saya boleh, tapi dia pun tak pernah bersungut walau berapa pun saya bagi. Dia okey je. Itu Joe, dia very simple, very good man lah. So di situ kita menjalin hubungan yang baik dengan dia. Saya pun rasa apa yang saya bagi pada dia tidaklah setimpal dengan apa yang telah dia lakukan untuk ekspedisi. Karya-karya lagu yang dia bagi kepada ekspedisi sangat besar, berperanan besar untuk menaikkan ekspedisi pada ketika itu. So saya anggap apa yang saya bagi kepada J.S. Kevin itu ialah sebagai appreciation ataupun penghargaan saya kepada dia, kepada beliau. So J.S. Kevin adalah orang yang unik, apabila dia di dalam studio, dia akan mengeluarkan apa yang daripada lagu dia yang kalau kita dengar balik, kalau saya tak ada rakaman dia miming untuk lagu-lagu ciptaan dia, tapi saya pernah dengar lah, banyak kali juga saya dengar dia akan main lebih kurang kita dengar lagu kan macam pelik, cuma melodi dia very catchy. Kita akan tangkap melodi dia, tapi suara dia memang kelakar lah. Dia bukan penyanyi, dia pencipta lagu, tapi suara dia gerik lah.
Macam tu dia akan cipta, kita akan masa tu kaset, kita akan rakam kat kaset. Band boy akan study dan membuat penataan muzik mengenai melodi yang telah dia keluarkan. So di dalam studio ketika dia menjadi producer kepada album pertama Ekspedisi, ya, waktu itu dia banyak dibantu oleh Peter Chong. Kerana Peter Chong dia arif tentang studio D di King Studio. Studio D ni dia ada ABCD, tapi Studio D ni is the best studio, dia paling besar di King Studio dan dia nampak agak sesuai lah untuk irama rock, music rock tadi. So dekat studio waktu tu dia belum digital sepenuhnya, ya, masih monolog. So kita boleh nampak tape, tape yang besar tu. Dia pusing tape tu, zit bunyi, zit. Kita boleh dengar macam it's very nice lah. Pengalaman tu sangat indah. Dan sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni dia semua digital, dia orang just klik and sambung je kalau vocal part. So kalau dulu tape tu akan berpusing lah, rewind dan sebagainya, forward, rewind dan sebagainya, tapi tape itu menyebabkan muzik ataupun lagu-lagu rock pada ketika itu lebih compact. Itu yang saya dapat bezakan lah antara tape, real tape mono tadi dengan sekarang, iaitu digital. Nampak sound dulu lebih hebat, lebih berat. Kalau kita nak berat lah dia. So itu perbezaan antara rakaman dulu dengan sekarang. Berbalik kepada JS Kevin, so dalam studio dia akan dengar apa yang band boy buat. Izo contohnya, Izo masuk gitar dan sebagainya, dia akan bagi tahu Izo macam ni, sound gitar tu cuba besarkan sikit ke, tebalkan sikit ke, macam-macam lah. Jadi dia melihat satu lagu tu sebelum penataan muzik dilakukan oleh musician ataupun band boy. Dia akan melihat bunyi gitar tu sesuai tak dengan suara vokalis iaitu Mael. Suara Mael halus kan, halus, tajam, jadi dia gitar tu kena tepat dengan suara, dan dia akan suruh Izo lakukan sesuatu untuk supaya gitar sound tu menepati dengan suara yang dilontarkan oleh vokalis. So begitu juga dengan bass, drum dan sebagainya, dia ada peranan dia tertentu ketika dalam studio. So itu keistimewaan JS Kevin, dan of course dia mendapat bantuan yang sangat baik daripada Peter Chong. Most of the time kalau kita lihat, kalau kita dengar balik lagu-lagu Ekspedisi, kebanyakan waktu penataan suara ataupun penjagaan suara vokal, boleh katakan JS Kevin duduk belakang, yang menjaga vocal part adalah Peter Chong. Peter Chong memang dah master dengan suara vokalis ketika itu, iaitu Mael. Dia faham benar dengan suara Mael, bila nak kena ad-libs, bila nak falsetto dan sebagainya. Jadi dia, JS Kevin telah dibantu oleh Peter Chong, dan akhirnya album yang berkualiti dapat dihasilkan dan menyebabkan Ekspedisi diterima ramai, dan sehingga kini masih lagi, walaupun dah rasanya dah 15 tahun tak ada album baru dan sebagainya. Maksudnya album baru daripada kumpulan asal, tapi Ekspedisi masih kekal relevan, masih lagi disukai ramai lagu-lagu mereka. Walaupun mereka dah berpecahnya dah, tetapi lagu-lagu mereka, karya mereka, oleh kerana mereka keluarkan dengan keikhlasan hati karya mereka tu, dan kemudian dibantu oleh komposer yang terkenal iaitu JS Kevin, dan juga Peter Chong sebagai mastermind dalam mastering dan mixing. Jadi menjadikan Ekspedisi is a perfect group to be listened to. Okey, saya balik kepada JS Kevin secara ringkasnya. JS Kevin adalah seorang very humble. Dia tidak akan menonjolkan diri di mana-mana atas sebab-sebab tertentu yang pernah dia beritahu kepada kita. Semua tahu, semua band boy, saya sendiri tahu kenapa arwah tak nak tonjolkan diri. Even waktu arwah telah berkahwin, pada satu ketika itu pernah lagunya masuk ke dalam muzik-muzik, dia akan suruh isteri dia yang pergi.
So ini dan letakkan nama Nasha Kevin menggantikan JS Kevin. Nasha Kevin, banyakkan lagu-lagu tu adalah lagu-lagu dia. So itu lebih kurang tentang JS Kevin. Saya pun tak nak bercakap panjang. Kita kembali mengingati peristiwa yang telah berlaku kepada JS Kevin. Pada satu ketika arwah telah jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia di samping basis Azwar. So Azwar lebih tahu waktu detik saat akhir JS Kevin tu, minta dia ceritalah nanti. Okey. So apa pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan semoga roh Allahyarham ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Semoga dia tenang di sana. Dan brother, kita juga akan mengikutinya, mengikuti arwah ibu dan bapa kita, mengikuti arwah sahabat-sahabat kita yang telah pergi dahulu sebelum kita. So ingat ini brother, walaupun apa kita buat, pastikan kita timbang baik-baik. Yang mana mengakibatkan dosa, kita tinggalkan. Yang mana boleh mendatangkan pahala, kita lakukan. So dengan cara kita mengambil timbang antara yang baik dengan yang batil, jadi daripada situ kita akan terselamat dan tidaklah kita nanti akan kata orang ni, kata orang tu tanpa hak, tanpa kita tahu keadaan sebenar sesuatu perkara itu. So saya harap apa yang saya beritahu mengenai JS Kevin tadi, kita pun tahu dia dah meninggal dunia, kita pun dah doakan dia dan dia sedang menghadapi alam barzah. Kita tak tahu apa nasib dia, tapi kita husnuzon, kita bersangka baik. Mudah-mudahan Allah SWT memberi beliau tempat yang baik di sisinya. So apa yang kita perlu lakukan, kita kena berjaga-jaga kerana semua orang akan mati. So dari situ kita kena jaga tingkah laku kita, komen kita, perbuatan kita, apa posting kita semua kena jaga. Kita kena jaga relation, kerana hubungan kita bukan hanya dengan Allah SWT, tetapi juga dengan manusia. Dua hubungan, iaitu dengan Allah, iaitu Tuhan pencipta, dan dengan manusia. So manusia keseluruhan, termasuk kita semua. So apa pun, kita jaga hubungan kita sesama kita. Peace to everyone, and jaga diri baik-baik. Solat jangan tinggal, solat 5 waktu, kerana Allah berfirman bahawa barang siapa yang tidak meninggalkan solat, maka dia akan terhindar dari perkara-perkara yang keji dan mungkar, insya-Allah. So kita solat betul-betul, tasdikkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas kepadanya. Okey, terus lakukan sehingga ikhlas itu datang. Baik, itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.